Tahun ini menjadi tahun yang mencabar buat semua syarikat gergasi untuk terus bertahan ekoran krisis ekonomi global. Bermula dari sekitar penghujung tahun lalu, banyak pengumuman daripada syarikat-syarikat gergasi teknologi dunia menyatakan hasrat mereka dalam mengurangkan pekerja dan mengecilkan operasi. Pemberhentian pekerja ini dipercayai disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang agak perlahan, kenaikan kadar faedah dan kebimbangan berlakunya kemelesetan ekonomi seperti yang telah diramalkan oleh ramai pakar ekonomi. Pengurangan saiz juga disebabkan pengambilan pekerja yang berlebihan pada awal pandemik di tengah-tengah lonjakan permintaan untuk produk mereka yang kemudiannya berkurangan apabila tiada lagi sekatan yang dikenakan di banyak negara di dunia. Sebenarnya, krisis pembuangan pekerja ini tidak hanya berlaku dalam kalangan syarikat gergasi teknologi sahaja, tetapi juga melibatkan pelbagai industri lain termasuklah sektor automotif dunia. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa banyak syarikat teknologi gergasi dan terkemuka dunia membuat keputusan untuk membuang pekerja. Teruskan menonton. Tahun ini bukanlah bermula dengan baik seperti yang diharapkan ramai apabila banyak syarikat gergasi teknologi dunia yang mengambil keputusan untuk mengurangkan pekerja. Tidak terlepas, syarikat-syarikat besar seperti Spotify, IBM, Luno dan banyak lagi telah mengambil keputusan untuk mengurangkan pekerja mereka atas sebab ekonomi dan lain-lain. Jika penghujung tahun lalu, berita mengenai pembuangan ini dikatakan sebagai kabar angin sahaja, tetapi terbukti pada Januari 2023 apabila laporan mengenai syarikat utama seperti Google, Alphabet, Twitter, Amazon serta Salesforce akan mengurangkan tenaga kerja mereka di seluruh dunia. Pada Jun tahun lalu, terdapat laporan hasil dari tinjauan yang mendapati lebih 60% ketua pegawai eksekutif di seluruh dunia meramalkan kemelesetan ekonomi dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Tinjauan global ini melibatkan 750 CEO dan pegawai eksekutif tertinggi lain oleh lembaga persidangan iaitu sebuah kumpulan ahli perniagaan dan penyelidikan. Hasil tinjauan mendapati separuh daripada CEO berpendapat wilayah di mana syarikat mereka beroperasi telah pun mengalami kemelesetan ekonomi dan lembaga persidangan melihat salah satu penyumbang terbesar kepada krisis ekonomi dunia adalah perang di antara Rusia dan Ukraine serta kenaikan kos isi rumah. Jadi, ramai CEO serta pengasas yang bertindak untuk mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi krisis ekonomi dunia atau apa yang dikatakan sebagai masa yang mencabar. Menurut pensyarah dari London School of Economics and Political Science (LSE), kebanyakan perniagaan sektor teknologi nampaknya telah berjalan dengan sangat baik selama beberapa tahun dunia dilanda COVID-19. Dan semasa pandemik, ramai yang bekerja dari rumah dan ini sekaligus memberi manfaat kepada firma-firma teknologi gergasi dunia ini. Namun, kembalinya zaman bekerja dari pejabat ini tidak begitu baik untuk firma teknologi berbanding sektor ekonomi lain. Bukan itu sahaja, sebaik sahaja wabak semakin reda, Rusia pula melancarkan perang ke atas Ukraine. Impaknya telah membawa kepada kenaikan harga komoditi, terutamanya tenaga. Ditambah pula dengan kadar faedah yang lebih tinggi untuk mengekang inflasi di mana telah meningkatkan kos pinjaman dan mereka juga terpaksa menangguhkan pelaburan teknologi dalam syarikat pemula memandangkan keuntungan dijangkakan dalam jangka panjang. Syarikat gergasi yang membuang pekerja. Alphabet. Syarikat induk Google, Alphabet, dilaporkan mengurangkan 12,000 tenaga kerjanya di seluruh dunia pada Januari lalu. Alphabet mahu mengukuhkan lagi kedudukan mereka sebagai peneraju kecergasan buatan AI. Pembuangan pekerja ini akan melibatkan beberapa rantau mengikut kepentingan pekerja. Antaranya pegawai korporat, jurutera dan pakar produk. Ketua Eksekutif Alphabet, Sundar Pichai menyatakan perberhentian pekerja itu dilakukan susulan semakan rapi terhadap struktur perniagaan syarikat. Perberhentian pekerja ini menjejaskan kira-kira 6% daripada 187,000 tenaga kerja Alphabet yang diumumkan menerusi email kepada kaki tangan Google. Pichai menyatakan bahawa perniagaan Alphabet berkembang secara berlebihan semasa kemuncak pandemik apabila permintaan untuk perkhidmatan dan produk digital meningkat. Pengurangan tenaga kerja itu akan merentasi Alphabet, lingkungan produk, fungsi, tahap dan wilayah di mana di bawah Google, syarikat itu turut merangkumi YouTube dan sistem pengendalian mudah alih iaitu Android. Di Amerika Syarikat, pekerja yang telah menerima notis perberhentian akan menerima pampasan serta 6 bulan faedah perlindungan kesihatan termasuk sokongan buat imigran. Untuk negara lain, ia akan mengambil lebih masa tertakluk kepada undang-undang setempat. Alphabet kini berhadapan cabaran hebat daripada Microsoft dalam teknologi AI, antaranya mencipta kandungan secara automatik semudah menaip sahaja. Twitter. Elon Musk baru sahaja mengambil alih perkhidmatan media sosial terkemuka Twitter sekitar hujung tahun lalu.
Selepas menjadi pemilik mutlak syarikat tersebut, Elon Musk telah melakukan beberapa perubahan dalam memastikan platform Twitter boleh terus bersaing dengan yang lain. Antaranya termasuklah dengan mengeluarkan arahan untuk mengurangkan pekerja Twitter. Menerusi memo yang dikeluarkan, Elon Musk telah mengarahkan para pengurus untuk menyenaraikan pekerja yang perlu dibuang. Sebelum Musk memuktamadkan pengambilalihan Twitter bernilai 44 bilion US dollar pada akhir Oktober 2022, syarikat berpangkalan di San Francisco itu mempunyai kira-kira 7,500 pekerja, tetapi bilangannya kini susut kepada kira-kira 1,500 pekerja. Pada Disember, The New York Times melaporkan bahawa Twitter berhenti membayar sewa ruang pejabat selama beberapa minggu untuk mengurangkan kos pengurusan mereka. Microsoft. Pada awalnya, Microsoft yang merupakan salah satu syarikat yang terkesan teruk akibat krisis ekonomi global telah menafikan kabar angin bahawa mereka bakal membuang ribuan tenaga kerja. Namun, perkara tersebut kini menjadi kenyataan apabila Microsoft sendiri melakukan pengumuman rasmi bahawa mereka melakukan pengurangan 10,000 tenaga kerja. Proses pengurangan tenaga kerja ini akan dilakukan secara berperingkat sehingga suku ketiga tahun 2023. Menurut CEO Satya Nadella, ini akan bersamaan dengan 5% jumlah tenaga kerja di Microsoft. Pekerja yang dibuang bukan sahaja di Microsoft tetapi juga merangkumi anak syarikat mereka seperti Bethesda dan 343 Studios yang membangunkan permainan video. Tindakan drastik yang diambil oleh Microsoft adalah kerana permintaan untuk e-dagang yang berkurangan dan persediaan menghadapi kemelesetan ekonomi tahun ini. Fasa pertama pengurangan tenaga kerja yang dilakukan pada tahun lalu hanya melibatkan sekitar 1,000 kaki tangan. Syarikat Microsoft mengakui bahawa mereka tidak boleh mengawal faktor luaran yang mempengaruhi prestasi syarikat itu. Kini, mereka hanya mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengurangkan kos operasi harian seperti yang dilakukan oleh syarikat-syarikat gergasi yang lain. Amazon. Fenomena pembuangan pekerja dalam angka yang besar dalam kalangan syarikat gergasi ini berlaku di seluruh dunia dan dilihat berlarutan sehingga tahun ini. Tidak ketinggalan, syarikat gergasi e-dagang Amazon dalam kenyataannya menyatakan bahawa mereka juga bakal memberhentikan 18,000 pekerja ekoran krisis ekonomi global. Langkah perberhentian itu tertumpu kepada petugas korporat syarikat. Jawatan yang terjejas adalah di Jabatan Peranti, Bahagian Runcit dan Sumber Manusia. Malah, sebahagian pasukan lain dalam organisasi juga bakal terjejas pada kali ini. Syarikat ini telah menghadapi pelbagai fasa yang getir, namun mereka sangat jarang dalam mengembangkan atau menambah pekerja pada setiap tahun. Pada November, syarikat berpangkalan di Seattle itu mengumumkan perberhentian tenaga kerja lebih dari 10,000 orang dan dijangka berlarutan sehingga tahun 2023. Perberhentian itu berlaku selepas pengambilan pekerja yang agresif dalam tempoh beberapa tahun sebelum ini. Dengan perniagaan yang berkembang pesat akibat pandemik COVID-19, apabila orang ramai beralih kepada beli belah dalam talian, Amazon menggandakan tenaga kerjanya daripada suku pertama 2020 kepada 1.62 juta pekerja 2 tahun kemudian. Tetapi dengan ekonomi yang merosot, Amazon telah mengumumkan pembekuan pengambilan pekerja dan tenaga kerjanya sudah berkurangan berbanding awal tahun 2022. Meta dilaporkan mempunyai lebih 87,000 kaki tangan pada penghujung September 2022. Pengurangan tenaga kerja ini adalah antara langkah yang diambil bagi mengurangkan kos operasi sehingga 10% setiap bulan seperti yang diumumkan oleh Zuckerberg sebelum ini. Nilai saham syarikat menjunam lebih 70% selepas Facebook mengubah haluan untuk memfokuskan pada platform Metaverse berbanding media sosial mereka. Malah, laporan sebelum ini juga menyatakan dunia Meta yang dihasilkan mempunyai jumlah pengguna aktif bulanan yang sangat rendah. Tindakan Meta mengurangkan tenaga kerja ini sudah boleh dijangka kerana mengikuti jejak langkah sejumlah syarikat teknologi utama dunia dalam mengurangkan kos operasi. Kesimpulannya, kebanyakan syarikat gergasi teknologi dunia membuat keputusan untuk mengecilkan saiz operasi dengan membuang hingga puluhan ribu pekerja adalah disebabkan suasana ekonomi dunia pada hari ini. Sektor teknologi telah lama menjadi salah satu pertumbuhan pesat dan memanfaatkan. Dan dengan tamatnya pengadaptasian kerja-kerja dari rumah oleh kebanyakan syarikat, ia memberi impak yang besar kepada perniagaan sektor teknologi ini. Kini, akhirnya, mereka terpaksa menampung lebihan pekerja yang sangat ramai yang sekaligus menaikkan perbelanjaan sesebuah syarikat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.